Shalom semuanya, 开始，大家平安， selamat hari Rabu. 祝你们星期三快乐，阿门。Semua penuh sukacita malam ini, amin. 我们每一个人都充满喜乐，阿门。Sebab Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, 因为我们的神是信实慈爱的神， Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, 没有撇下过我们的神，阿门。 selalu menuntun kita ke dalam jalan yang benar, amin. 一直都牵到我们走到他的旨意当中。 Tuhan Yesus adalah gembala kita, amin. 我们的神是我们的牧者，阿门。 Mari kita siapkan hati, kita mau mulai kelas kita malam ini. 来，我们预备我们的心，我们要开始今天晚上的课程。 Kita mau katakan sekali lagi malam ini, 我们要再一遍说，今天晚上是 kita mau mengikuti Yesus. 要跟随我们的主，阿门。 Kita mau mengikuti Yesus malam ini, selalu mengikuti Yesus, amin. 我们要一直都跟随我们的主，阿门。 Haleluya, mari kita siapkan 哈利 hati. 路亚！我们预备我们的心。 你的话在我心，使我脚步不偏离，引我走这人生的路。你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，为应你的呼召来爱你，愿这一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。Terima kasih Tuhan Yesus, sebab firman-Mu Tuhan yang telah meneguhkan setiap jalan kami Tuhan. 我们谢谢你，你的话坚固我们每一个人。 Haleluya, haleluya. Haleluya, 话在我心，使我脚步不偏离，领我走这人生的路。你的爱在我心，你必与我同行，牵我的手走下去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，为应你的呼召来爱你，坚持一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。
我要跟随你，将我一生献给你，回应你的呼召来爱你，坚持一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，回应你的呼召来爱你，牵扯一生不偏离。主啊，我要跟随你，将我一生献给你，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去，求你用我做你的器皿，将你的爱分享出去。Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. 谢谢你，真的谢谢你， Terima kasih Tuhan. 谢谢你， Tuhan, Tuhan, terima kasih Tuhan, terima 感 kasih. 谢你， Tuhan, kami meresponi panggilan-Mu Tuhan malam ini Tuhan. 主耶稣，我们要回应你的呼召， Kami mau menyatakan sekali kami mau segenap hati mengikuti Engkau Tuhan. 主啊，再一次我们要对你说，我们要跟随你到底。 Engkau adalah gembala kami Tuhan, Tuhan Yesus. 你是我们的牧者， Kami mau mengikuti setiap arahan-Mu Tuhan. 我们要回应你的呼召。 Terima kasih Tuhan Yesus. 主耶稣，谢谢你， Kami memulai kelas kami malam ini Tuhan. 我们要开始今天晚上的课程。 Kami serahkan kelas ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. 我们把今天晚上的课程交托在你的手上， Dari awal hingga akhirnya, 从头到结束。 Roh Kudus urapi, Bu Debbie Timo akan membawakan materi malam ini. 就圣灵，求你来引导正解还有地末今天晚上讲言。 Juga urapi Cilan dan Cihete yang akan menerjemah mereka. 主啊，你也高摩、拉密还有黑地今天晚上要翻译。 Tuhan, sekarang kami mau duduk diam Tuhan mendengarkan perkataan-Mu Tuhan. 主，我们安静坐下来，要听你的话语， Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 是奉靠耶稣基督的名， kami berdoa. 我们这样的祷告。 Amin. 아멘, 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 아멘. 真的谢谢顺的敬拜。 Thank you banget buat penyembahan yang dibawakan Asun. 说实在话，我很享受，我有一点不想停下来。 Sejujurnya saya sangat menikmati sampai kayaknya nggak pengen berhenti. 感谢主，我想真的，现在已经到约书亚的时代了。 Puji Tuhan, sungguh inilah zaman Yesuya, zaman Yosua. 感谢主， Puji Tuhan. 啊，我们今天终于有一点比较开心的事情了，听到他们的敬拜。 Ya, ini dengan dengar penyembahan mereka dan hari ini ada satu hal yang
penuh sukacita buat kita. 这一阵子啊，我们一直在被这个新冠病毒弄到这也不能去，那也不能去。Kan gara-gara pandemi ini bikin kita mau kemanapun juga serba salah. 好像每个人都有点焦躁了。Kayaknya semua orang sudah mulai frustasi ya. 但是我们今天要分享一个主题啊，让我们在喜乐当中，让我们在敬拜当中一起来做这个属灵，一起来属灵征战。Nah, biarlah kita di dalam kita melakukan peperangan rohani di dalam penuh sukacita dan suasana yang dengan hati gembira. 每次我想到，我们觉得好像属灵征战都一定要打打杀杀的。Biasanya kalau kita dengar tentang peperangan rohani, apalagi perang ya, ini pasti kesannya itu adalah serang, pukul-pukulan. 那个是外面的征战。Nah, itu perang yang di luar sana, perang di 我们 dunia 属灵 sana. 的征战，真的，你好好的进入那个赞美敬拜的里面，你就是征战得胜。 Kalau peperangan rohani itu, ketika kita sungguh-sungguh masuk di dalam pujian penyembahan, kita tenggelam di dalamnya, kita sudah menang atas peperangan rohani. 阿门， Amin. 我们最近不断是看到了病毒再来侵犯我们。 Nah, akhir-akhir ini bukan hanya pandemi, bukan hanya COVID yang melanda kita. 你会发现呢，现在的气候也是怪怪的。 Kita lihat cuaca juga aneh-aneh ya. 如果你在太阳下面了，我们说现在一天要晒10分钟、20分钟，可是你会不会发现现在的太阳那个紫外线好像特别强，我们晒一下皮肤就受伤了。 Nah, kita biasanya manusia tuh memang perlu ya mungkin 10 menitan gitu kita berjemur di matahari. Tapi sekarang kita bisa rasakan kalau kita berjemur sebentar saja, sepertinya infrared itu bisa menyakiti kulit kita sampai kulit kita tuh bisa kemerah-merahan sampai gosong. 很多地方是不下雨的， Lalu banyak tempat yang tidak turun hujan sama 但 sekali. 有些地方那个水是又大又急。 Tapi di bagian belahan tempat dunia yang lain itu hujan turun sampai curah airnya itu terlalu berlebihan. 你知道我们印尼真的算是很幸福的了。 Tahukah Anda bahwa kita di Indonesia ini sebenarnya sangat beruntung? 现在我们看到了欧洲啊，还有很多的国家在淹大水。 Kita lihat di mana-mana berita di Eropa, di negara-negara yang lain ada banyak semua terjadi banjir. 你知道天空下来不是下雪，是下那个冰雹。 Nah, sekarang dari langit itu bukan turunnya hujan lagi, tetapi sudah hujan itu gumpalan-gumpalan es. 好像是我们的冰块从天上打下来一样。 Sepertinya tuh es tuh dihancurkan tuh dicurahkan turun ke bumi. 那个打的人，那个人会受伤的。 Dan itu kalau kena ke orang bisa terluka. 然后很多地方也有土石流。 Lalu banyak sekali tempat-tempat yang longsor. 我知道美国就森林的大火，哇，已经烧了好长的时间了，到现在还没有停。 Dan yang saya tahu sampai sekarang ini di Amerika di berbagai area itu terjadi kebakaran hutan besar yang sampai sekarang pun banyak yang masih belum stop. 也有很多国家已经发生战争了。 Dan banyak sekali negara yang sudah mulai terjadi peperangan. 看这个局势上看起来好像我们真的在进入末世了。 Dan kalau dilihat dari situasi-situasi berita-berita yang kita dengar ini seperti kita benar-benar sudah masuk di akhir-akhir zaman. 在末后的时候，仇敌也会做极大的挣扎。 Dan pada akhir zaman ini musuh iblis itu juga melakukan pergumulan-perlawanan yang sangat amat besar. 哇，你知道现在是一个抢夺灵魂的征战大战了。 Anda pasti tahu bahwa sekarang ini adalah masa di mana rebut-rebutan jiwa. 上个星期我们谈到了神的保护。 Minggu lalu kita sudah kita sudah bahas mengenai perlindungan Tuhan. 神在这个状况下面，神用他自己的圣灵，把我们每一个属他的人盖上印记，让仇敌不敢接近我们。
Di dalam kondisi yang seperti ini, Tuhan dengan caranya dia mengutus Roh Kudus untuk menstempelkan meterainya kepada kita sehingga musuh tidak bisa mendekat atau menyerang kita. 今天我们还要谈谈神另外的一层保护。 Nah, hari ini kita mau bahas lagi tentang perlindungan Tuhan yang lainnya lagi. 神今天要亲自为我们穿上那属灵的军装。 Hari ini Tuhan mau langsung secara pribadi mengenakan kepada kita perlengkapan senjata Allah. 你期待吗？ Apakah Anda menantikan? 不要离开哦。 Jangan tinggalkan tempat Anda. 我们每个人说，我们都是耶和华的军队， Kita tahu bahwa setiap kita adalah pasukan Allah. 是耶稣的精兵。 Kita adalah prajurit Yesus. 军队是用来打仗的。 Nah, gunanya prajurit adalah pasukan adalah untuk berperang. 其实啊，你就算是你不信主，在这个世界上面也充满了战争。 Sebenarnya sekalipun Anda ada di antara Anda yang bukan orang Kristen, bukan orang percaya, tetap saja alami peperangan di dunia ini. 我们看人们呢，在人海当中沉沉浮浮， Kita lihat manusia di dunia ini, di dalam begitu banyak lautan manusia, ada pasang surutnya. 在世界当中挣扎， Di dalam dunia ini banyak pergumulan. 在各行各业当中求生存。 Dan di dalam berbagai area, di dalam berbagai segi, itu harus survive. 我们不光是要跟环境征战，还要跟我们的内心里面的人征战。 Perangnya bukan hanya dengan kondisi dan situasi, tetapi juga dengan diri, di dalam diri kita berperang. 但是我们看到人们那个征战是没有意义的。 Tapi kita lihat bahwa peperangan manusia itu sebenarnya tidak ada artinya. 它是没有福分、没有盼望、没有永生的征战。 Perang yang seperti itu tidak ada bagiannya, tidak ada harapan, dan tidak ada berkatnya. 那么我们就不一样啦，我们基督徒完全不一样。 Kita sebagai orang Kristen itu berbeda sama sekali. 我们基督徒有丰盛的属灵产业， Kita sebagai orang Kristen memiliki harta rohani yang berkelimpahan. 我们要活出新造的人。 Kita harus menghidupkan manusia baru. 我们需要征战， Untuk itu kita perlu berperang. 属灵的产业是需要征战得来的。 Harta warisan rohani itu harus kita berperang baru bisa kita dapatkan. 活出一个新的生命也是需要属灵征战。 Nah, untuk menghidupkan kehidupan yang baru itu pun kita harus berperang. 不是我们的神很吝啬哦，放了一个东西远远的在山顶上，我们必须要爬呀爬呀爬到山上去拿。 Bukan karena Tuhan kita itu pelit, terus dia nyusahin kita. Jadi kalau kita harus sesuatu itu harus sampai di gunung yang tinggi dan kita harus susah payah untuk manjat baru kita bisa dapatkan. 我们的神不是这样残忍的， Tuhan kita tuh tidak sekejam itu. 但是我们这个人哦，时常会在恩典当中失落掉了。 Sekalipun begitu, kita nih sebagai manusia seringkali kita itu hilang arah atau tersesat oleh karena anugerah. 因为有一个黑暗的权势，他不愿意我们去得到这个丰盛的产业。 Kenapa bisa begitu? Karena ada satu kekuasaan gelap yang tidak rela banget kalau kita dapatkan warisan rohani kita itu. 更不愿意让人借着我们去得着这个丰盛的产业。 Apalagi jika ada orang yang mendapatkan harta warisan rohani yang berlimpah itu melalui kita. 所以这个仇敌要千方百计的要拦阻这些事情。 Musuh akan dengan melakukan berbagai cara, melakukan berbagai muslihat untuk menghalangi orang tersebut mendapatkannya. 在启示录12章的时候，他就写到，撒旦召集各种的资源，列国的领袖起来跟耶稣作对。 Di dalam Wahyu dikatakan bahwa setan itu dia menghimpun berbagai orang-orang penasihat atau intelektual dan pemimpin-pemimpin dunia untuk mengerjakan muslihatnya untuk merebut harta warisan anak-anak Tuhan. 这个仇敌想尽方法来攻击教会，还有基督徒。
Nah, iblis ini, musuh ini dengan segala macam muslihat menyerang gereja, menyerang orang-orang Kristen. 但是我们看到的启示录20章的时候，看到撒旦还有他的下面的罗罗们他们的结局。 Tapi kita lihat di Wahyu 20 apa yang menjadi akhir daripada setan dan antek-anteknya. 所以撒旦呢是什么呢？撒旦是属天空的、属灵气的恶魔。 Jadi setan atau iblis itu siapa atau apa? Dia itu adalah si iblis jahat yang berkuasa atas semua penguasa-penguasa gelap yang di udara. 神的儿女在耶和华军队，在耶和华首领的神自己亲自的带领下面，是唯一能够压制撒旦的。 Jadi satu-satunya yang dapat menguasai, yang dapat mengalahkan dan menguasai si iblis ini adalah Yesus Kristus, Panglima Besar yang memimpin para pasukannya. 神的军队是可以抵挡他，可以胜过他。 Pasukannya Tuhan itu dapat melawan dia, bertempur melawan dia, dapat menang atasnya. 所以真正摧毁撒旦的是耶和华的军队。 Jadi yang dapat menghancurkan dia adalah pasukan Allah. 所以不管你要或者不要，你喜欢或者不喜欢， Jadi mau baik kamu suka atau tidak, kamu mau ataupun tidak, 我们都已经进入了末世的属灵的征战当中。 kita sudah masuk di dalam peperangan rohani akhir zaman. 那么圣经告诉我们，神有他的保护， Dan Alkitab katakan bahwa Tuhan mempunyai perlindungan buat kita. 我们必须穿上神所赐的全副的军装，才能抵挡魔鬼一切的诡计。 Untuk kita dapat melawan setiap muslihat daripada iblis, kita harus kenakan selengkap senjata Allah. 来，我们来看看今天的经文，然后中文的请跟我一起读，印尼文的请跟南妮一起读。 Oke, mari kita lihat dasar firman Tuhannya. Yang Mandarin baca bersama-sama Ibu Debbie, yang Indonesia boleh bersama saya. 腓立比书6章10到13节， Bagian 2. Sorry, Filipi has Ifuso. 哦，对不起，以佛所，sorry。 Oke, it's okay. Tolong tampilin yang kedua firman Tuhan. Terima kasih. 我还有末了的话，你们要靠着主，依赖他的大能大力，做刚强的人。 Efesus 6 ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. 要穿戴神所赐的全副军装，就能抵挡魔鬼的诡计。 Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. 因为我们并不是与属血气的征战， Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. 这边说征战哦，好像是摔跤， Nah, peperangan di sini itu seperti bergulat. 所以我们并不是与属血气的摔跤。 Jadi kita bukan bergulat melawan darah dan daging. 哎，还记得摔跤吗？在圣经上面，雅各跟天使摔跤。 Nah, masih ingat kata bergulat ini di dalam Alkitab ada di mana? Yaitu ketika Yakub dia bergulat dengan malaikat. 那你们就了解什么叫做摔跤了。 Jadi kita paham jadinya kan bergulat itu apa? 圣经说我们不是与属血气的征战，乃是与那些执政的、掌权的、管辖这幽暗世界的，以及天空属灵气的恶魔摔跤。 Jadi di sini dikatakan kita bergulat itu bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap, dan melawan roh-roh jahat di udara. 所以要拿起神所赐的全副军装，好在磨难的日子抵挡仇敌，
并且成就了一切，还能站立得住。 Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. 从上面经节我们看到，我们面对的不是属肉体的、属血气的。 Next. Jadi dari ayat yang di atas kita tahu bahwa musuh kita yang kita hadapi bukan darah dan daging, tetapi penguasa alam roh. 我们面对的是一个灵界的势力。 Jadi yang kita hadapi itu adalah kekuasaan alam roh kegelapan. 执政的、掌权的、统管这黑暗世界的天空属灵的恶魔。 Berikutnya yaitu yang kita hadapi inilah pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia gelap, dan roh-roh jahat yang di udara. 这些是我们的敌人呐、 Ini semua musuh kita. 我们的敌人是撒旦跟魔鬼，不是属血气的人呢。 Jadi yang musuh kita itu yang harus kita lawan itu adalah iblis dan semua antek-anteknya, tapi bukan manusia yang berdarah daging ini. 他们是与神为敌的。 Mereka itu musuh kita, mereka itu adalah musuhnya Tuhan. Jadi sebenarnya dia berlawanan dengan Tuhan. 这里讲到执政的、掌权的，并不是在世上的那个政治的领袖，不是。 Nah, di sini dikatakan pemerintah-pemerintah yang dimaksud di sini bukan pemerintahan negara ya, 而是灵界统治的阶层。 tetapi penguasa yang memerintah atas alam roh. 我们看到了，这个魔鬼仇敌撒旦，他们还是有组织、有制度的。 Kita lihat ternyata dari sini kita bisa lihat si iblis musuh ini juga dia ternyata punya pemerintahan, jadi dia punya semacam parlemen gitu ya. 我记得我们的牧师把约翰有做过一个见证。 Saya teringat dulu pernah gembala kita Pak Johan bersaksi. 他说有一天他在家里面啊，有那个小小的魔鬼要来干扰他，要来打扰他。 Dia cerita ada satu hari di rumah dia ada si kerucut iblis ya, setan-setan kecil itu berusaha untuk datang mengganggu dia. 那我们的牧师当然拿起属灵的权柄，然后奉耶稣之名命令他们滚出去。 Lalu dengan tentu saja otoritas rohani yang Tuhan berikan, beliau angkat dan beliau dalam nama Tuhan Yesus usir pergi. 他们当然滚出去，可是他们没有滚到很远，就离牧师不知道几公尺的地方。 Iblis, si setannya mundur, tetapi dia nggak benar-benar pergi hilang, tapi dia tuh mundur dalam jarak yang jauh, terus dia ngumpul sama beberapa antek-anteknya lagi. 我们的牧师在灵里面的，他竟然看到这些小撒旦、小魔鬼、小捣蛋鬼啊，他们竟然手牵着手围成个圆圈在一起跳舞。 Lalu beliau lihat di dalam penglihatan rohani si kerucut-kerucut setan ini ternyata mereka pegangan tangan terus bikin lingkaran nari-nari. 牧师他都知道，牧师说连魔鬼撒旦都知道，要同心合一才有力量。 Lalu gembala kita dapat pengertian ternyata si musuh juga tahu harus bersatu baru bisa kuat mereka. 魔鬼是很合一的， Si setan-setan itu mereka sangat bersatu, sangat kompak. 所以我们神的儿女更要竭力的进入那个合一里面。 Nah, makanya anak-anak Tuhan itu harus lebih lagi berusaha dengan giat untuk masuk di dalam kesatuan. Amin. 我们刚刚说到，魔鬼撒旦他们是有阶级的，也有制度的。 Nah, kita tadi bilang bahwa iblis itu dia juga punya pemerintahan, dia juga punya struktur dan strategi juga. 而且他们的数目啊，还蛮多的。 Dan jumlahnya luar biasa banyak juga. 但是不要怕， Tapi kita jangan takut. 为什么呢？ Kenapa? 因为魔鬼撒旦其实他就是一个背叛的天使。 Karena si iblis ini kan dia sesungguhnya malaikat, tetapi malaikat yang berkhianat. 圣经上记载有1/3的天使
他为了想要与神同等，所以被叛逆神。 Jadi di Alkitab tercatat bahwa sepertiga malaikat yang karena mereka ingin setara dengan Tuhan, maka mereka memberontak terhadap Tuhan. 他就变成魔鬼了。 Jadilah mereka iblis. 然而，我们还有2/3的天使在保护着我们。 Tapi kita masih punya 2/3 malaikat, pasukan malaikat yang melindungi kita. 因为魔鬼的前身呢，他是天使， Jadi pada dasarnya si iblis ini kan dia malaikat sebenarnya. 所以他们懂得神的计划，而且有能力。 Jadi mereka mengerti akan rencana Tuhan dan mereka juga punya kekuatan. 他是非常邪恶、狡猾、欺骗、骄傲的。 Dia sangat jahat, sangat licik dan sangat sombong angkuh. 我们刚刚说过了，他最重要的工作就是要和神抢夺人的灵魂，让我们人离开神。 Nah, tadi kita sudah singgung pekerjaan utama dia, ya apa yang dia mau lakukan adalah rebut-rebutan jiwa dengan Tuhan. 所以啊，我们面对魔鬼的诡计跟谋略，我们必须要穿戴神所赐的全副的军装。 Jadi untuk kita menghadapi dan menang atas segala muslihat dan segala strategi dari iblis ini, kita harus kenakan perlengkapan senjata Allah. 神的话语说，我们穿上神的全副的军装，我们就能够站立得住，才能够抵挡魔鬼的诡计。 Dan firman Tuhan katakan bahwa dengan kita kenakan seluruh selengkap senjata Allah, barulah kita dapat berdiri teguh dan kita dapat menang atas musuh, yaitu si iblis. 是的，使我们在这个邪恶的日子里面，我们可以抵挡魔鬼一切的诡计，我们做成了一切，还能够站立得住。 Jadi di dalam akhir zaman ini, di dalam peperangan seperti ini, kita harus pakai selengkap senjata Allah supaya kita dapat melakukan perlawanan. Dan setelah itu dan segala sesuatu telah diselesaikan, kita masih tetap berdiri teguh. 你说，哎呦，我这么软弱，我一个人呢？ Terus mungkin ada yang bilang saya begitu lemah, saya kan sendiri. 就是因为软弱，所以我们更需要穿戴全副的属灵军装。 Justru karena kita tahu kita lemah, makanya terlebih lagi kita harus pakai selengkap senjata Allah. 重不重要啊？ Penting nggak? 所以我们今天要来了解什么是属灵的军装。 Karena itu hari ini kita mau tahu lebih jauh lagi, kita harus mengerti lebih jauh lagi apa itu 好，我 perlengkapan 们看以 senjata 弗 Allah. 所书6章14到18节。 Mari kita lihat di Efesus 6 ayat 14 sampai 18. 所以要站稳了，用真理当作带子束腰，用公义当作护心镜遮胸。 Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. 又用平安的福音当作预备走路的鞋，穿在脚上。 Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. 此外，又拿着信德当作盾牌，可以灭尽那恶者一切的火箭。 Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab perisai itu kamu dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 并戴上救恩的头盔，拿着圣灵的宝剑，就是神的道。 Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan Allah. 靠着圣灵，随时多方祷告祈求，并要在此警醒不倦，为众圣徒祈求。 Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tidak putus-putusnya untuk segala orang kudus. 哇，你说郑姊妹啊，好长哦，我记不住啊。 Waduh, mungkin Anda bilang, aduh Ibu Debbie ini panjang banget, saya nggak bisa apalin, nggak inget. 你们一下子这样的练过去了，我搞不清楚。 Baca cepat begitu, lewat begitu, aduh saya juga masih belum nangkap gitu. 没关系，我知道 Nggak apa-apa. 我也记不住。 Saya tahu, saya sendiri juga nggak hafal kok.
我们看一个 video 以后，慢慢的我们就可以记住了。 Kita saksikan video berikut ini, nanti lama-kelamaan kita pasti bisa ingat, bisa hafal kok. 好，请。 Mari kita persilakan, sama-sama kita saksikan. Suling 的全副军装， Perlengkapan senjata Allah. 我们用真理当作带子束腰， Memakai kebenaran sebagai ikat pinggang kita. 用公义当作护心镜遮胸， Berbaju jirahan keadilan. 用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。 Kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 此外，又拿着信的当作藤牌，可以灭尽恶者一切的火箭。 Gunakan perisai iman, sebab dengan perisai iman kita akan dapat mematahkan semua panah api dari si jahat. 并戴上救恩的头盔， Dan terimalah topong keselamatan. 拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。 Angkat pedang roh, yaitu firman Tuhan. 好，现在我们一起来学习， Baiklah, sekarang kita akan belajar bersama-sama. 来跟着我们动作。 Mari ikuti gerakan kami. 属灵的全副军装， Perlengkapan senjata Allah. 我们用真理当作带子束腰， Memakai kebenaran sebagai ikat pinggang kita. 用公义当作护心镜遮胸， Berbaju jirahan keadilan. 用平安的福音当作预备走路的鞋穿在脚上。 Kaki berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. 此外，又拿着信的当作藤牌，可以灭尽恶者一切的火箭。 Gunakan perisai iman, sebab dengan perisai iman kita akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. 并戴上救恩的头盔， Dan terimalah ketopong keselamatan. 拿着圣灵的宝剑，就是上帝的道。 Angkat pedang roh, yaitu firman Tuhan. 你都学起来了吗？ Bagaimana? Anda sudah bisa semua kan? 感谢主， Puji Tuhan. 有没有很可爱？ Cute kan? 我们下一个礼拜还会再重复，不断的重复，一直到我们全部都记起来。 Minggu depan kita masih pada kesempatan untuk berlatih lagi. Kita latih terus sampai kita bisa hafal. 我们今天要来讲一讲什么叫做用真理束腰。 Nah, hari ini kita akan bahas lebih lagi tentang memakai berikat pinggangkan kebenaran. 因为很重要。第一项，用真理束腰，跟我一起说，用真理束腰。 Jadi ini sangat penting. Yang pertama, makanya mari kita katakan bahwa kita berikat pinggangkan kebenaran. 好，我们听听另外一个年轻人怎么解释用真理束腰。 Nah, bagaimana berikat pinggangkan kebenaran? Kita dengar anak muda saat ini, generasi muda kita akan membahas tentang bagaimana berikat pinggangkan kebenaran. Itu Ceh. Oke, kita akan belajar yang pertama tentang ikat pinggang kebenaran. 我们接下来我们要学习用真理来束腰。 Tadi gerakannya lucu ya, ikat pinggang kebenaran. 刚才的动作很可爱，就是束腰的动作。 Kita tadi sudah mendengar semua kita berada dalam peperangan. Oleh karena itu kita masih pakai baju perang, pakai semua perlengkapan peperangan. 刚刚我们已经听到了讲到关于就是这个幕后的属灵征战，我们就是要穿上属灵的军装。 Dan di Efesus 6 ayat 14 yang pertama dikatakan adalah ikat pinggang kebenaran. 在以弗所第6章，他有教导我们要用真理来束腰。 Itu yang pertama, perlengkapan pertama yang kita kenakan, ikat pinggang kebenaran. 那是第一个军装，我们要用就是真理来束腰。 Kalau kita pakai baju sebenarnya ikat pinggang itu terakhir ya.
当我们穿衣服的时候，其实那个腰带是最后的， Tapi ini yang dikatakan pertama kali. 但是在这里讲是第一的，是重要的。 Kenapa? Karena ini sangat penting. Ini adalah menjadi dasar bagi semuanya. 因为这里讲的这个腰带是很重要。 Kita lihat, kita karena ini ngomongin ikat pinggang, saya akan share sebuah gambar. 我们这里讲的关于腰带的，我们要给你看一个图画面。 Ini adalah baju perangnya orang Roma yang digambarkan dalam Efesus tadi. 这是罗马精兵的穿的军装，这是刚才以弗所书里面所说的。太小了。这是以前罗马精兵所穿的军装，他们一切的装备就是大概这样子，所以他拿的兵器通通都在那边。所以我们看见，我们要学习今天罗马精兵所拿的一切，从头盔到脚上穿的所有那个鞋子。Halo, suara saya kedengaran? Ada. Oke, ya. Sorry tadi terputus. Tadi keputus ya saya ya. Oke. Nah, kita lihat dalam ikat pinggang, kayaknya di PowerPoint ada fotonya deh. Coba, ada yang menggambarkan baju jirahnya orang Roma. Nah, ini gambarnya. Nah, kalau kita lihat di baju perangnya orang Roma, tentara Roma, itu ikat pinggangnya itu bukan ikat pinggang yang kita pakai seperti pakai ke kantor, bukan. 我们看这个罗马精兵所穿的、所戴的这个腰带，不是像我们一般穿的腰带。 Sebenarnya bentuknya itu seperti itu dibuat dari kulit, kemudian dikasih lempengan-lempengan besi, dan itu bentuknya itu ada, kalau dilihat depannya ini nih ada, ini kelihatannya bagian belakang ya, tapi bagian depannya dia juga ada kayak rumbai-rumbai ini dari kulit ini. 这个腰带以前他们戴的腰带是用那个皮去做的，不是像我们现在所戴的，而且它还有装一些铁片，这是它的背后。 Nah, tujuannya kenapa mereka menggunakan ikat pinggang dalam baju jirah ini buat apa? 那他们戴这个腰带是为了要做什么？ Pertama, prajurit ini memakai ikat pinggang ini untuk membawa senjata. 他们第一是要携带武器的。 Jadi kayak tadi dilihat ada pisau di dalam belakangnya. 刚刚我们看有刀子、有剑。 Kemudian ada pedang, itu biasa disarungkan di sebelah kirinya. 那他左边平常就会携带那个剑。 Atau ada yang bawa apa namanya tali di sebelah kanannya. Semua itu penting. 那他右边常常会放一些那个绳子，那个一切都是重要的。 Nah, kalau kita lihat mungkin sekarang ini di polisi sekarang kan bawa pakai ikat pinggang tuh ada banyak kantongnya ya. 那我们现在看现在的警察，他们戴的腰带都很多的小带带。 Ada pistol, ada pentungan, ada borgol. 还有枪，还有些棍子，还有些手铐。 Jadi ini fungsi dari ikat pinggang, membawa semua senjata perlengkapannya. 这些就是那个腰带的作用。 Nah, kedua adalah untuk melindungi tubuh bagian bawah. 第二呢，就是保护下半身。 Karena ada beberapa yang ikat pinggang itu yang tadi ada rumbai-rumbainya, itu ada yang itu bentuknya ada yang bentuknya itu lebih panjang, lebih lebar, dan itu ada besinya. 那刚刚我们看的是大概那个他们的腰带是有些皮一丝丝的下来，那这是可以保护他们的腰带腰部的。 Nah, yang ketiga adalah untuk mengencangkan atau merapatkan bagian atas dan bagian bawah dijadikan satu. Jadi lebih erat.
那它第三的作用是收紧精装中上半身、上半部和下半部yang比较紧。 Nah, kita lihat kenapa di Alkitab firman Tuhan mengatakan menggambarkan kita harus menggunakan ikat pinggang ini, apalagi ini adalah ikat pinggang kebenaran. 那为什么在圣经上我们必定要带上这个腰带？因为这个是真理的腰带。 Kita harus tahu itu tentang kebenaran itu dulu. 我们就是要先明白那真理是什么。 Siapa di sini yang belum tahu tentang kebenaran? 谁还不知道那是真理呢？ Yang belum tahu ya, bukan yang sudah tahu. Yang belum tahu boleh lambaikan tangan biar langsung dilayani. 还不知道真理的挥挥手，等一下为你服侍。 Kenapa? Karena kita dalam kehidupan kekristenan, kebenaran itu yang paling penting. 因为我们基督徒，那个真理是最重要的。 Dan Tuhan Yesus itu adalah kebenarannya kita. 那主耶稣就是我们的真理。 Kita percaya pada Tuhan Yesus, maka kita memiliki kebenaran itu dalam hidup kita. 我们相信主耶稣，那我们就是活在他真理里。 Dalam Yohanes 14 ayat 6 dikatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. 在约翰福音14章第6节，耶稣说：“我就是道路、真理、生命，若不借着我，没有人能到父那里去。” Jadi kalau kita bilang kita sudah anak Tuhan, kita percaya pada Tuhan Yesus, tapi tidak tahu kebenaran itu apa, wah hati-hati. 当我们承认我们是主的孩子，我们是基督徒，但是我们不明白真理是什么，那就糟糕。 Nah ini sekali lagi, Tuhan Yesus itu adalah kebenaran. 再次强调，主耶稣就是真理。 Kedua, firman Tuhan itu adalah kebenaran. 第二，神的话就是真理。 Dalam Yohanes 17 ayat 17 dikatakan, kuduskanlah mereka, mereka ini adalah murid-murid Tuhan Yesus. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. 在约翰福音第17章17节，求你用真理使他们成圣，你的道就是真理。 Tuhan Yesus adalah firman. Jadi Tuhan Yesus itu kebenaran, firman Tuhan juga adalah kebenaran. 主耶稣就是真理，然后真理就是主耶稣。 Nah, jadi saat kita tinggal di dalam firman Tuhan, kita kita melakukan firman Tuhan, kita sudah melakukan kebenaran itu. 当我们心在主的真理当中，那我们就是活在神的里面。 Jadi kita harus mengerti kebenaran yang paling dasar, kebenaran tentang apa yang Tuhan katakan tentang kita. 我们就是要明白，那真理是真理从主的口中说出来的真理。 Kenapa? Karena di luar dari Tuhan, di dunia ini begitu banyak pola pikir yang salah, ajaran-ajaran yang salah, ajaran-ajaran yang sesat. 因为在外面现在很多错误的教导， Banyak serangan-serangan iblis berupa ajaran palsu atau tradisi atau perkataan dunia yang berupa kebohongan iblis. 那个错误呢，就是很多错误，就是教导的错误，异端和涉税的错误和不好的传统以及魔鬼的欺骗。 Jadi saat kita percaya pada Tuhan Yesus, kita percaya pada firman Tuhan itulah yang menjadi dasar kita. Itulah kebenaran. 当我们相信主，接受他的真理，那真理就成为我们的根基。 Kita akan tahu kebenaran tentang siapa kita. Kita akan tahu kebenaran keselamatan kita. 我们会知道，我们会明白，我们是谁，我们是行在真理里。 Kita mengerti tentang keselamatan kita, siapa Tuhan kita, bagaimana kita harus hidup, dan bagaimana cara kita melayani Tuhan. 我们明白我们是谁，我们的神是谁，我们如何生活，然后我们如何去侍奉神。
Dan kebenaran itu pun yang akan menghalangi dan melindungi kita dari setiap serangan musuh, dari pola-pola pikir yang salah, dari ajaran palsu. 那真理会知足和保护我们免受仇敌的攻击。 Dalam firman Tuhan dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kita. 在圣经里说，那个真理会使我们得自由。 Kenapa bisa begitu? 为什么会这样子？ Karena saat kita benar-benar mengerti apa itu kebenaran, maka kita sudah tidak lagi percaya tentang hal yang palsu. 那当我们真正的明白什么叫做真理，我们就不会去相信那些假的。 Kita sudah bisa membedakan mana yang kebohongan dari iblis, mana yang kebenaran dari Tuhan. 我们就会分辨出来哪一个是魔鬼的欺骗，哪一个是真正的真理。 Karena iblis itu juga mengetahui tentang kebenaran. 因为魔鬼他也是知道真理。 Iblis itu sudah dari awal Alkitab dicatat, iblis itu sudah ada. 魔鬼他从以前世界还没有被征召，他已经有了。 Jadi mungkin pada saat para nabi-nabi Tuhan, pada saat murid-murid Tuhan lagi sedang duduk catatin Alkitab, iblis itu lagi di samping liatin, lagi bacain itu apa yang ditulis. 那他以前可能是在耶稣的门徒在坐着开始写圣经的时候，可能在那个魔鬼在旁边在看。 Jadi iblis itu lebih hafal kebenaran daripada kita. 那个魔鬼他比我们更知道真理。 Dan iblis berusaha untuk membelokkan kebenaran itu sehingga kita punya konsep yang salah, kita punya pemahaman yang salah tentang kebenaran. 那魔鬼他是尽量把那些真理，把他那个用了扭曲，就是管理真理，他们都给他弄得扭曲。 Jadi akhirnya kita harus benar-benar mengerti tentang kebenaran. Kita harus benar-benar hidup dalam kebenaran sehingga kita dimerdekakan oleh kebohongan-kebohongan iblis. 所以我们真正要明白什么是叫做真理，让我们能够得自由，让我们免受魔鬼的欺骗。 Dan kita jadi memiliki kebebasan untuk hidup di dalam Tuhan. Kita tidak lagi terikat oleh kebohongan, terikat oleh pola pikir yang salah. 让我们继续的能够活在神的真理里面，让我们不再有那个不好的、不对的想法在我们脑海里。 Nah, karena bentuknya kebenaran itu digambarkan sebagai ikat pinggang, maka kebenaran itu yang menjadi dasar yang menyatukan semua baju jirah tadi, perlengkapan tadi. 那因为他说腰带是很重要，因为腰带是那个当它是联合那个全部的金装，就是衣服上半部和下半部的连在一起。 Kalau kita memiliki pemahaman yang salah, kita tidak mengerti tentang kebenaran, 当我们不明白，而且我们不明白真理， maka kita akan bertanya-tanya tentang baju jirah keadilan yang mana, keadilan apa, apakah keadilan sendiri atau keadilannya Tuhan. 那我们就在问啊，那公义到底是什么？公义是什么？是怎么样？是什么的？什么叫做神的公义？ Kemudian kita akan bertanya-tanya tentang kasut kerelaan untuk mengabarkan Injil. Kerelaan siapa? Apakah saya memang rela atau emang dipaksa? 那我们会再问啊，那个平安的福音是什么？是我们自愿，还是被人家逼着的那一种自愿？ Kemudian kita juga akan bertanya-tanya tentang perisai iman. Iman terhadap siapa? Kalau kita nggak punya kebenaran yang benar, mungkin iman kita juga iman yang salah. 那我们也在问信德，信德是什么？信德是什么？因为信德那是相信谁？因为我们都不懂啊。 Jadi kebenaran ini semuanya sangat dasar. Kita harus benar-benar mengerti kebenaran itu. 所以这个真理就是最重要的根基，所以我们一定要明白这个真理。 Nah, yang namanya ikat pinggang itu, dalam ikat pinggang baju jirah ini, itu harus kita sendiri yang mengenakannya. 那这个腰带，这个真理的腰带，必定要我们自己的系上去。 Kita dengan sadar kita mengenakan, kita bersiap-siap, kita sedang berjaga-jaga. 那我们自己披上去，我们要预备好，预备好。 Dalam konteks yang lain, ikat pinggang dalam
konteks yang lain itu digambarkan sebagai kesiapan. 那有其他的手法是那个腰带是那个预备的东西。 Dalam apa ya, tradisinya orang Israel, orang Yahudi itu kan hamba itu mereka harus tetap bersiap-siap. Jadi mereka itu akan terus memakai ikat pinggang, bukan ikat pinggang, ya disebutnya ikat pinggang, tapi itu dari kain, itu sebagai untuk mengikat baju mereka agar gampang geraknya gitu. 那在以色列的传统，他们有一个腰带，他们是用布去做的，用布去做，然后绑在腰带，那他们比较好行动。 Dan juga misalnya kalau mau ngelap-ngelap apapun, ikat pinggang itu bisa langsung dipakai untuk ngelap. 那比如说他们要用来擦什么啦，他们很方便就可以用来擦东西。 Jadi ini menggambarkan sebuah kesiapan kita untuk kalau kita berikat pinggang, kita sedang berjaga-jaga. 那这个就代表我们要预备好，就是我们披上腰带，我们就是预备好的意思。 Hanya dengan kita hidup berdasarkan kebenaran, kita berjaga-jaga dalam kebenaran, kita makanya bisa melawan iblis, kita bisa berperang. 那当我们活在真理里，那我们就预备好，我们可以跟那个仇敌来征战。 Nah sekarang, itu kan tadi kita udah cerita ikat pinggang kebenaran. Dalam kehidupan kita sehari-hari, bagaimana caranya kita mengenakan ikat pinggang itu? 那刚才我们已经讲到真理真的腰带，那我们怎么样去把它戴上去？ Apakah setiap pagi kita melakukan gerakan kayak Cikerol tadi? 但是我们每一天早上就是用行动用动作，刚才 Carol 的动作。 Boleh, itu adalah tindakan profetik. Kita bangun setiap pagi, kita lakukan itu agar kita mengingat bahwa itu harus kita kenakan. Kita harus mengenakan ikat pinggang kebenaran. 那还是可以，那是属灵的动作。我们每天早上在做那种动作，提醒我们每一天就是要带着，要用真理来束腰。 Nanti mungkin videonya bisa kita share. Setiap pagi kita lakukan gerakan itu agar kita ingat setiap hari kita selalu dalam peperangan, kita harus berjaga-jaga. 那可能刚才动作可能会传发给大家，那我们每天早上就做这个动作，预备好。 Bangun pagi bukan hanya langsung pakai baju dandan, tapi juga pakai perlengkapan senjata rohani. Amin. 那我们起床不只单单是穿衣服，我们还要穿上我们属灵的军装。阿门。 Oke. Nah, bagaimana kita menggunakan ikat pinggang kebenaran? 那我们怎么样披上这个真理的腰带呢？ Satu, kita harus baca firman Tuhan, mengerti kebenaran itu. 第一，我们要读圣经，而且明白圣经里面的，要了 Karena 解真 kebenaran 理。 itu tidak ada di tempat lain kecuali dalam firman Tuhan, di dalam Alkitab. 因为真理只有在圣经里面，没有在外面。 Mau dengar mungkin, mau dengar khotbah dari orang lain boleh, baca buku rohani lain boleh, tapi jangan lupa firman Tuhan itu adalah dasar, itu yang terpenting. 要听北尔牧师的讲道也可以，要看什么书，管你基督徒的书也没关系。最重要是那个真理，就是我们的根基。 Kalau kita tidak pernah baca firman Tuhan, kita hanya dengar dari orang lain, kita hanya baca buku. Bagaimana kita bisa tahu bahwa mereka menyatakan yang benar? 当我们没有读过圣经，我们只单单听人家讲，那我们怎么知道他们讲是真的是真理？ Jadi kita sendiri harus benar-benar hidup tinggal di dalam kebenaran. 那我们是真正的要活在真理里面。 Nah, yang kedua setelah kita baca, kita memang hidup di dalam kebenaran itu. Kita benar-benar berada di dalam kebenaran. 那这个第二，我们真正要活在真理的当中。 Kita melakukan, kalau hidup dalam kebenaran artinya kita melakukan kebenaran itu. 那我们活在真理当中，就是我们行这个真理。 Apa yang firman Tuhan katakan, itu yang kita lakukan. 那我们是顺服的圣经里面所写的、所教导的。 Jadi benar-benar setiap langkah hidup kita, kita kita andalkan Tuhan, kita pakai firman Tuhan sebagai
kan ada dikatakan firman-Mu itu ada pelita bagi kakiku. Jadi kita benar menggunakan firman itu untuk membawa jalan kita, menerangi jalannya kita. 那当我们真正明白真理的时候，我们知道我们行在神的真理当中。我们因为神的真理就是我们脚前的灯，路上的光。 Dan yang terakhir adalah kita perkatakan kebenaran, perkatakan firman Tuhan. 那第三是我们说实话，就是讲真理。 Kita sudah tahu kebenaran firman Tuhan, kita perkatakan. Setiap hari kita perkatakan firman Tuhan. 我们已经明白神的话语，明白神的真理，我们每一天就是说实话。 Dan jadilah orang yang jujur, jangan memperkatakan yang bukan firman, jangan memperkatakan yang bukan kebenaran. 那我们要做一个诚实的人，我们说的话就是要说诚实的话。 Kenapa? Karena kita sudah diubahkan, perkataan kita pun harus diubahkan. 因为我们已经被改变，所以我们的话语也要被改变。 Iblis adalah bapa dari segala pendusta. 魔鬼就是那个欺骗的父，就是欺骗之父。 Jadi kalau kita masih hidupnya masih suka perkataan yang bohong, dusta, ya kita tahu kita ada di mana. 当我们每一天活着，我们还常常撒谎，我们知道我们的位置是在哪里。 Tidak bisa satu pohon mengeluarkan dua buah, benar kan? 一条树，一根树不可能会只出两个果子，两种果子来。 Nah, jadi kita benar-benar hidup dalam kebenaran, kita lakukan kebenaran, dan juga kita perkatakan kebenaran. Amin. 那我们真正活在真理里面，行在真理，说真话。 Kita kita harus mengenal Tuhan kita lebih dalam lagi lewat firman Tuhan. Kita harus benar kenal siapa Tuhan kita kenal diri kita siapa di dalam Tuhan. 透过神的话，我们要更认识我们的神是谁，我们是谁。 Dan kita juga diubahkan oleh pembaharuan budi kita, pikiran kita semua diubahkan. 我们也被改变，我们一生当中也是被更新、被改变。 Ingat, kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. 真理是使我们得自由。 Amin. Amin. Oke, sekarang sama-sama kita mau berdoa. 我们要一起祷告。 Saya mau undang gembala kita untuk masuk dalam doa. 请牧师为我们祷告。 我靠着那加给我力量的，凡事都能做，心在做，做平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做，心在做的旨意。 我凡事都能做，我靠着那加给我力量的，凡事都能做。我风浪我的路，做平安在我心。我靠着那加给我力量的，凡事都能做。 心在主的旨意，我凡事都能做。Tuhan Yesus, Yesus, kami datang kepada Engkau. 我们来到你的面前， Kami tahu kebenaran-Mu sudah diberitakan. 我们知道你的真理已经传给我们， Umat-Mu perlu dikuatkan. 你知道你的子民需要被坚固，
kami semua perlu memakai senjata yang lengkap. 以及我们需要穿上全副的军装， Di dalam menghadapi peperangan rohani. 让我们面对这属灵征战。 Tuhan, Engkau mengasihi kami, umat-Mu. 主啊，你爱我们，你的百姓，你的子民。 Kami semua sudah diberi tanda, dimateraikan menjadi milik-Mu. 你已经赐给我们你的印记，成为放在我们的身上。 Tapi Engkau mau kami menjadi kuat, menjadi tentara Allah yang gagah perkasa. 然而，你要我们成为一个刚强壮胆的军队， Dan kami harus menang 而我们必得胜， atas segala musuh, 胜过一切的仇敌， atas diri kami sendiri juga. 胜过我们自己。 Oleh karena itu, 因此， malam ini kami mau berseru, kami mau menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. 今天晚上我们要呼求，我们要交托我们的生命在你手中。 Kami perlu Engkau. 主啊，我们真正需要你。 Kami perlu Yesus, Kau segalanya dalam hidup kami. 主耶稣，你是我们生命中的一切，我们真需要你。 Kau ada kebenaran, Kau ada firman itu sendiri. 你就是真理，你就是道。 Tuhan, terima kasih. 主啊，我们感谢你。 Mari kita semua angkat tangan. 来，我们举起我们的双手。 Kita minta Tuhan Roh Kudus mengurapi kita. 我们渴慕，我们祈求圣灵高过我们每一个人。 Oh Roh Kudus, Roh Kudus, 主圣灵，主圣灵， Roh Kudus, 主圣灵啊， turunkan pengurapan-Mu malam ini. 求你浇灌你的恩膏高抹今天晚 Kekuatan yang 上， baru turun di atas anak-anak-Mu. 新的能力浇灌给你的儿女， Roh keperkasaan turun. 刚强壮胆的灵降下。 Mereka semua menjadi tentara-tentara Allah yang gagah, perkasa, yang tidak terkalahkan. 好让每一个你的儿女都成为刚强壮胆的军队，百战百胜。 Turun. Shika bara. 圣灵恩膏浇灌，恩膏， Mereka menjadi kuat. 每一个都刚强， Mereka menjadi gagah perkasa. 每一个人都是壮胆， Mereka menjadi berani. 每一个人都是勇敢， Menghadapi segala musuh. 面对一切的仇敌。 Di dalam nama Yesus. 奉耶稣基督 Dalam 的 nama 名， Yesus. 奉耶稣的名， Tuhan turunkan roh hikmat pengwahyuan 我浇灌你启示你的智慧的灵， kepada semua anak-anak-Mu. 赐给你的每一个儿女， Supaya kami semua mempunyai pengertian ilahi, mengerti akan firman-Mu, kebenaran-Mu. 好让我们拥有从你而来的属灵知识，让我们可以明白你的真理。 Kami perlu firman-Mu setiap hari di dalam hati kami, dalam 主啊，我 pikiran 们 kami. 需要每一天都领受从你而来的话语，扎根在我们心思意念每一天。 Berikan kepekaan kami semakin tajam, semakin mengerti akan firman-Mu. 赐给我们从你而来的敏锐，以及我们可以明确的可以明白你的话语， Agar kami bisa hidup di dalam kebenaran-Mu, 使得我们可以活在你的真理里， lakukan kebenaran-Mu. 而行你的真理， Untuk kami hidup memuliakan nama-Mu. 直到我们可以活着荣耀你的名。 Dan Tuhan turunkan
iman darimu untuk anak-anakmu. Horia bakabar 而 sikap 且主啊，将把你从你而来的信心赐给你的儿 iman 女们， dari Tuhan turun. 从神而来的信心交换给 iman 儿女 dari 们， Tuhan, iman 从神而来的信心，信心， iman dari Tuhan. 信心，神而来的信心， supaya imanmu menjadi kuat. 好让你的信心越来越刚强， supaya imanmu kepada Yesus tidak tergoyah. 知道你对耶稣的信心不动摇， supaya imanmu terhadap firman-Mu tidak goncang. 知道你对神的信心不会被震动。 terima iman dari Tuhan. Terima iman dari Tuhan. 从神而来的信心领受， dalam nama Yesus. 奉耶稣的 Dalam 名， nama Yesus. 奉耶稣 Terima 的名 kasih.，Terima kasih. 感谢主，感谢主， Kau telah memperlengkapi kami semua. 你已经装备我们每一个人 Kekuatan yang baru. 新的力量， Roh gagah perkasa. 刚强壮胆的灵， Menjadi tentara-tentara pemenang. 身为得胜的军兵， Mengerti dan rajin membaca firman dan mengerti seluruhnya. 恳切的、激烈的读圣经而明白完完全全， Tidak terombang-ambing oleh pengajaran-pengajaran yang sesat. 不会被所有的迷惑的异端的教导动摇。 Dan kami hidup di dalam iman, lakukan segala perkara-perkara 而我们 yang 活 kau 着，凭 inginkan. 信心活着，行神命令、神的话语， Iman kami semakin kuat kepada Tuhan. 以及我们对神的信心越来越坚定， Semakin kuat, semakin sungguh-sungguh dengan Tuhan. 越来越坚固，越来越对神认真。 Dalam nama Yesus. 奉耶稣基督的名， Terima. Haleluya. 哈利路亚， Haleluya. 哈利路亚， Dalam nama 哈利 Yesus. 路亚，奉耶稣基督的名，阿门。